Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah dan izinnya hari ini saya akan buat perkongsian bagaimana satu orang tanpa pengetahuan dan selama lebih kurang dia berumur 29 tahun dia sudah mulai rasa ada sesuatu dalam badannya semasa dia berumur 14 tahun. Pada tahun 2014 ada satu orang saudara nih, dia datang ke rumah sahabat kami, sebab dipanggil kenduri. Kita akan ramai-ramai buat majlis tersebut. Alhamdulillah, pada masa program itu berjalan, satu orang lelaki ni, dia kerja di Brunei. Dia balik cuti lebih kurang 2 bulan. Dia datang jumpa dengan mak bapak dia dan dia buat keputusan untuk berehat lebih kurang 2 bulan. Semasa dia duduk berhampiran dengan kami, dia seperti tercari sesuatu. Dia sekejap toleh kiri, toleh kanan, dia tengok depan, tengok belakang. Kami mula perasan dengan dia punya kelakuan. Saya berbisik dengan satu orang kawan, macam ada sesuatu dengan budak remaja tersebut. Jadi apa yang saya katakan dan Allah tunjukkan apa sebenarnya yang berlaku. Selepas kami melakukan program sehinggalah selesai dan hampir kita mau bersurai sudah, tiba-tiba sahabat kami ini dia memanggil kami balik untuk masuk ke satu bilik yang mana dia perlukan pertolongan daripada kami. Apabila kami masuk dalam bilik tersebut, kami terkejut sebab budak yang di luar duduk berhampiran dengan kami sedang duduk di dalam bilik itu dalam keadaan marah. Dia duduk dalam keadaan dia letak tangan di atas lutut. Dia duduk macam duduk simpul, seperti kalau kita biasa tengok orang buat seni bela diri, dia akan ada special dia punya cara dia duduk. Apabila kami masuk sana, kami beri salam, dia jawab salam kami dalam keadaan kasar. Kami sudah tahu dalam badan dia tu yang sebenarnya bercakap bukan dia, tapi yang bercakap dengan kami itu sekarang adalah jin yang ada di dalam badannya. Apabila kami berdiskusi dengan beliau, kan kami tanya, ini siapa? Kamu dari mana? Kenapa ganggu dia? Apa sebab dia? Tiba-tiba dia bangun, dia bangkit, dia lompat 3 kali macam ahli gimnastik. Kalau kita nampak orang dia lompat 3 kali di situ saja. Tempat dia di situ je dia lompat 3 kali. Dia pusing ke belakang ya. Dia pusing 3 kali, lepas tu dia bersilat. Dia koyakkan baju dia. Lepas tu dia bersilat. Kita biarkan saja dia bersilat. Dia bersilat lebih kurang dalam masa hampir setengah jam. Dia bersilat. Dia ajak kami untuk beradu. Maksudnya dia ajak. Dia cakap, jom. Sini bilang. Dia cara dia bercakap, sini, lawan saya. Tapi kami sudah biasa dengan perkara ini, kami biar. Selama setengah jam, seperti biasa, normal untuk manusia jam biasa, namanya dia ada penat. Setengah jam, dia bersilat sendiri di tempatnya tu. Dan akhirnya dia tunjuk reaksi semakin perlahan. Lama-lama dia duduk. Dan saya datang tanya dengan dia, sampai sini siap kamu punya silat? Sila keluarkan lagi. Terus dia bagi tahu, saya sudah penat. Alhamdulillah, bila dia katakan dia sudah penat, maka kita pun buat sesuatu di belakang dia dan kita tepuk
terus dia pingsan. Pas dia pingsan, maka kita kuncilah beliau dan kita sedarkan dan kita berdiskusi dengan jin di dalam badan. Jin tersebut sudah benda pertama saya tanya, berapa umur kau? Dia cakap umur dia sudah 800 tahun. Sedangkan budak tersebut baru berumur 29 tahun. Tanya dia jin tu, dia cakap sudah 800 tahun dia punya umur. Tanya nama dia, dia sebut satu nama. Kita tanya semua situ, tidak ada satu orang pun tahu itu nama. Dan dia bagi tahu dengan kami, ada beberapa orang ustaz pernah cederakan dia. Dia terkeluar, lepas tu dia masuk lagi balik, tapi di badan yang lain. Rupa-rupanya jin tersebut adalah peninggalan neneknya yang dulu, yang mana sudah 6 keturunan sampailah ke budak tersebut. Saudara, saya ingin bagi penerangan sedikit bagaimana jika kita ada satu orang nenek yang memelihara yang dipanggil saka, jin yang dipelihara. Apabila nenek tersebut sudah meninggal, jin tersebut tidak meninggal. Dia akan putus seperti layang-layang yang terbang di udara tanpa ada yang memegang talinya. Dia akan terbang dan mencari waris yang seterusnya. Hinggalah sampai ke cucu dia. Sampai ke cucu, jin ini dia akan tengok yang mana ngam dengan dia. Dia akan cari ciri-ciri yang tidak mau solat, yang malas buat amal ibadat, yang paling banyak lalai, suka buat maksiat, suka melawan cakap mak bapak dia. Pokoknya dia buat satu keburukan. Di antara contoh dia ada beradik, ada 5 orang. Antara 5 ni, dia ada kategori masing-masing. Jika menepati ciri-ciri yang diinginkan oleh jin tu, dia akan masuk, dia akan dulukan lelaki. Dia akan dulukan lelaki. Selepas di antara adik-beradik ini, jika yang anak pertama jaga amal, solat, anak kedua pun jaga amal, solat, anak ketiga pun jaga amal, solat, anak keempat pun jaga amal, solat, dan anak kelima tidak jaga amal dan solat, maka inilah jadi pilihan beliau. Inilah jadi pilihan jin tersebut. Tapi jika 5 ni solat, ia akan balik lagi kepada anak pertama. Apa kelemahan tersebut pada anak pertama? Jika dia cari daripada anak pertama, tidak jumpa apa ada masalah dengan anak pertama, dia akan pergi anak kedua. Begitu juga kepada anak ketiga, keempat, dan kelima. Hinggalah dia jumpa sesuatu yang mana satu orang di dalam tempat seperti kelambu, dalam kelambu, yang mana kita menghalang supaya nyamuk tidak dapat masuk ganggu kita semasa kita tidur. Begitulah juga jin. Dia akan round, dia akan pusing sampai dia jumpa satu lubang. Sampai dia jumpa satu lubang, walaupun kecil, dia muat, dia akan masuk. Pada masa itulah dia akan buat pilihan. Di antara 5 adik-beradik ini, dia akan buat pilihan. Jika 5 ni tidak pernah lawan cakap mak bapak, tapi ada terdetik di antara satu ni, perkara yang last, yaitu takut. Apabila dia takut dengan jin, maka dia akan menjadi pilihan. Jadi ingat, amalan yang diamalkan daripada moyang, dia boleh diwariskan sampai cucu cicit dia. Beginilah terjadi dengan remaja tersebut. Itu apabila kita berdiskusi dengan jin tersebut, kita suruh keluar, dia macam-macam minta. Dia cakap dia mau minum darah, dia mau makan, dia mau disembelihkan, dibuang di pokok sana, baru dia keluar. Dan rezeki
anak tersebut agak baik sedikit, yang mana jin tersebut adalah Islam. Jin Islam ni, kami tinggal katakan dengan dia, kamu Islam, kamu tahu hukum, kamu tahu. Dia cakap tahu. Saya cakap dengan dia, kalau kamu makan babi boleh tak? Dia cakap tak boleh, haram. Kalau kamu makan anjing boleh tak? Dia cakap tak boleh, haram. Okey, sekarang apa kamu mau? Dia cakap, saya akan keluar kalau saya dikasih minum darah. Saya cakap, mau kasih minum darah? Dalam Islam tu tak ada. Tapi dia jin. Jadi kita pun tidak semestinya kita buat ruqyah apa semua jin akan keluar. Kita kena guna kita punya mindset kita, guna secara logik. Dengan ustaz satu orang kawan kami, dia ambil satu jug air, dia cari air sirap, dia masukkan di dalam jug tu, satu jug ya. Dia gaul, usia pekat, habis tu dia bagi. Jin tu cakap, apa ni? Ustaz tu cakap, ni darah. Jadi, untuk pengetahuan saudara, kalau kita manusia ni, kalau dia minum sampai satu jug, begini besar jug tu, baru tinggi begini, penuh, tidak akan habis. Tapi jin dia boleh minum sampai habis. Apabila sudah dia habis minum, dan kami bagi tahu dengan dia, kamu tahukah itu darah apa? Dia cakap, darah apa? Kami cakap, itu adalah darah babi. Dia muntah. Dia cakap, haram. Dia muntah. Alhamdulillah, sebab daripada situ, dia keluar sendiri pada badan tersebut. Allah permudahkan urusan budak tersebut. Kerana apa? Bila kami tanya, apa amalan kamu buat sampai begitu mudah untuk sakai badan kamu keluar? Dia memuliakan kedua orang tuanya. Dia sanggup tidak makan selagi mana orang tua dia tidak makan. Kalau dia datang ke rumah dia, walaupun mak bapak dia sudah masak, walaupun dia dalam keadaan betul-betul lapar, tapi kalau mak bapak dia tidak makan, dia tidak akan makan. Dia muliakan mak bapak dia. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah, asbab daripada sini Allah pandang dan Allah keluarkan benda itu. Begitu mudah. Saka ni tidak mudah dikeluarkan, tapi Allah punya kehendak, Allah punya kemauan. Keluar begitu mudah daripada badan tersebut. Alhamdulillah budak tersebut bangkit. Dia dalam keadaan sedar. Kita tanya apa semua yang berlaku, dia cakap dalam keadaan separa sedar. Dia dikuasai oleh sesuatu, tapi alhamdulillah badan dia jadi ringan. Dan dia ceritalah sebenarnya ni perkara daripada umur dia 14 tahun dia sudah dapat rasa. Tapi dia macam on off lah. Dia sekejap datang, kejap hilang, kejap datang balik, macam begitu. Sebab budak ni jaga amal, dia solat. Alhamdulillah, insya-Allah sampai sini saya dulu perkongsian saya. Yang mana jika dia bermanfaat, insya-Allah simpan dan set di otak kita. Semuanya datang daripada Allah. Jadi insya-Allah jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.